Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 15 Disember 2023. Kita ke berita utama. Seksyen 498 Kanun Keseksaan tidak lagi boleh diguna pakai dalam prosiding jenayah untuk mendakwa lelaki yang menggoda isteri orang selepas Mahkamah Persekutuan hari ini memansuhkan peruntukan tersebut. Panel 5 hakim diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara mengisytiharkan seksyen berkenaan tidak berperlembagaan kerana melanggar prinsip asas berhubung kesamarataan jantina. Seksyen 498 melanggar hak wanita bagi kesaksamaan di sisi undang-undang kerana hanya memberikan hak kepada suami untuk memulakan prosiding jenayah terhadap individu yang mengganggu rumah tangganya. Panel berkenaan memutuskan demikian selepas membenarkan persoalan undang-undang yang dirujuk oleh seorang ahli perniagaan dalam usaha mendapat perisytiharan bahawa seksyen berkenaan tidak berperlembagaan. Mahkamah bagaimanapun menjelaskan keputusan itu berkuat kuasa untuk kes-kes akan datang bertujuan memelihara pendakwaan terdahulu. Dengan keputusan itu, panel berkenaan memerintahkan kes tersebut dikembalikan ke Mahkamah Tinggi bagi membolehkan hakim berkenaan membuat perisytiharan atau perintah berkaitan prosiding yang kini berjalan di Mahkamah Magistrate. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada keperluan mahupun perbincangan bagi meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam sahaja yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sehubungan itu, ulas Anwar, calon bagi Perdana Menteri selepas ini tidak kira sama ada kerajaan atau pembangkang adalah kekal daripada kaum Melayu. Beliau berkata demikian kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Kawthar, Seksyen 4 Tambahan Bandar Baru Bangi di sini hari ini. Semalam, Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Anwar meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Hal ini susulan kenyataan veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang yang mencetuskan kontroversi melalui kenyataan dikeluarkan di Manchester, United Kingdom pada 29 November lalu yang menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk Melayu menjadi Perdana Menteri. Pihak Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM membuat lakonan semula yang melibatkan 2 orang saksi kanak-kanak dalam operasi pencarian bahan bukti kes pembunuhan Zain Ryan hari ini. Menurut tinjauan utusan Malaysia, kanak-kanak lelaki yang berusia 6 dan 9 tahun itu dipercayai hadir bagi membantu siasatan lakonan semula yang bermula pada anak tangga Blok R hingga sekitar anak sungai di mana mangsa ditemui. Dalam lakonan semula tersebut, pasukan forensik turut dibantu oleh juru kamera PDRM bagi menilai rakaman tersebut. Lebih 15 anggota polis yang hadir bagi meneruskan siasatan melibatkan pasukan forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor dan Bukit Aman. Semalam, PDRM mendapat maklumat baharu daripada 2 saksi yang mendakwa terlihat Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun di tingkat 2 dan 3 di Blok R pada petang mangsa dilaporkan hilang pada 5 Disember lalu. Banjir gelombang kedua mula melanda Kelantan dan Terengganu sejak semalam. Ekoran hujan lebat berterusan sejak beberapa hari lalu. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir di Tanah Merah dan Kuala Krai meningkat kepada 1,219 orang berbanding 933 mangsa yang direkodkan malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mangsa ditempatkan di 18 pusat pemindahan sementara PPS di kedua-dua kawasan terlibat. Terdahulu, Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Kelantan melaporkan semua sungai-sungai utama di negeri ini berada pada paras normal kecuali Sungai Kelantan dan Sungai Lanas yang berada pada paras amaran. Sementara itu, daerah Hulu Terengganu pula menjadi daerah pertama dilanda banjir gelombang kedua di Terengganu sejak semalam dengan 461 mangsa daripada 148 keluarga ditempatkan di 9 PPS di Hulu Terengganu dan Setiu setakat pagi ini. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut melaporkan 3 sungai di negeri itu juga melepasi paras bahaya.
Seorang lelaki yang membunuh ibu dan bapanya dalam kejadian tragis di sebuah rumah di Sungai Penchala minggu lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh, Afendi Muhammad Agus, 42 tahun, selepas dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Semasa pertuduhan dibacakan, tertuduh hanya mengangguk dan faham pertuduhan. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa membunuh bapanya Muhammad Agus alias Muhammad Ali Omar, 82 tahun dan ibunya Darlisma Enjatu Saleh, 72 tahun di sebuah rumah di Kampung Sungai Penchala, Jalan Penchala Hilir, 6 pada 9 Disember lalu. Berikutan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati dan mahkamah menetapkan 31 Januari depan bagi sebutan semula kes. Pada 9 Disember lalu, Kosmo Online melaporkan jeritan minta tolong seorang wanita yang didengari jirannya merungkaikan penemuan mangsa pasangan warga emas mati dibunuh di sebuah rumah di Kampung Sungai Penchala. Hasil siasatan polis kemudian mengesahkan tertuduh mempunyai 9 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Bakal ke Gaza tahun depan, doakan saya untuk kematian syahid. Amin. Itu kenyataan ringkas pelakon Fathia Latif menerusi satu hantaran Instagram memberitahu bakal terbang untuk berjuang di Gaza tahun depan bagi menunjukkan solidaritinya kepada Palestin. Bagaimanapun, Fathia atau nama penuhnya Nur Fathia Abdul Latif, 36 tahun, tidak berkongsi secara lanjut mengenai perancangannya untuk terbang ke Gaza. Perkongsian tersebut meraih pelbagai reaksi daripada netizen apabila ada yang mempersoalkan keputusan bintang drama Ariana Rose itu selain turut berdoa agar impiannya tercapai. Sebelum ini, Fathia sering terpalit dengan masalah kesihatan mental, iaitu kemurungan dan depresi. Berita luar negara. 6 helai jersey bola sepak dipakai oleh bintang Argentina Lionel Messi pada Piala Dunia 2022 di Qatar dijual pada harga 36.4 juta ringgit dalam satu acara lelongan semalam. Menurut rumah lelongan Sotheby's, jersey belang menegak tersebut berwarna biru muda dan putih. Ketua koleksi moden Sotheby's, Bram Wachter berkata, harga itu memecahkan rekod penjualan barangan Messi sebelum ini dan menjadi lelongan sukan paling berharga pada 2023. Messi turut menjadi bualan selepas membantu Argentina meraih kemenangan 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti ke atas Perancis di Stadium Lusail, Qatar yang mempunyai kapasiti 80,000 penonton pada 18 Disember 2022. Malah, dia berjaya dinobatkan sebagai atlet terbaik tahunan oleh majalah Time untuk tahun 2023 dan merangkul anugerah Ballon d'Or ke-8. Beberapa pakar menganalisis rakaman video menunjukkan sebuah objek terbang tidak dikenali, iaitu UFO berapi di langit Quebec, Kanada memutuskan bahawa kejadian itu benar-benar berlaku. Pada Selasa lalu, seorang ahli astronomi dan pereka kesan video Mark D. Antonio percaya terdapat sebuah objek yang terbang di langit tanpa mengira sama ada ia UFO atau sebaliknya. Rumusan itu dibuat selepas sebuah keluarga melihat UFO berapi di Quebec, Kanada pada 2018 ketika waktu siang dan membuat rakaman menggunakan kamera. Bagaimanapun, saluran televisyen History meminta penganalisis penerbangan dan ketenteraan Tim Macmillan memberikan pendapatnya mengenai objek tersebut dan menyatakan bahawa objek itu mempunyai permukaan pantulan yang sangat kuat yang hampir kelihatan seperti cermin. Cahaya matahari memantulkan objek itu dan menyebabkannya kelihatan seperti terbakar dan UFO tersebut hampir menyerupai balon melar yang berwarna perak serta berkilat. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi.
sebuah kilang pembuatan dan pemasangan kenderaan tenaga baharu NEV akan dibangunkan di atas sebidang tanah seluas 30 hektar di kawasan perindustrian Chenbong, Rembau bermula tahun hadapan. Pengerusi kumpulan Go Auto, Datuk SM Azli SM Nasimuddin Kamal berkata, projek pembangunan kilang yang mempunyai anggaran keseluruhan nilai pembangunan kasar GDV berjumlah 600 juta ringgit itu turut melibatkan syarikat K Plus Group Berhad menerusi syarikat usaha sama NATSV Manufacturing. Dalam pada itu, beliau berkata jangkaan pelaburan projek tersebut akan membantu dalam mengembang dan mengukuhkan ekonomi Negeri Sembilan. Sementara itu, pengarah urusan K Plus Group Berhad, Lim Kuishan berkata, K Plus Mall yang dirasmikan hari ini merupakan usaha pihaknya bagi menerokai potensi perniagaan dalam bidang teknologi hijau dan tenaga baharu selepas terlibat dalam perniagaan pembuatan sarung tangan getah sejak tahun 1988. Tourism Malaysia hari ini melancarkan pakej arkeo pelancongan dan geo pelancongan bagi negeri Pulau Pinang dan Kedah untuk mempromosikan produk pelancongan arkeologi, geologi dan tapak warisan dunia UNESCO. Sebanyak 52 pakej pelancongan telah dibangunkan dengan kerjasama 14 operator pelancongan di wilayah utara dan wilayah tengah yang antara lain menawarkan lawatan ke tapak arkeologi Lembah Bujang dan Sungai Batu, tapak warisan dunia UNESCO Georgetown, Jerai Geopark serta Sungai Merbuk. Pengarah bahagian pembangunan pakej Tourism Malaysia, Muhammad Roslan Abdullah berkata, penawaran pakej tersebut diharap mampu mempromosikan keunikan warisan arkeologi, geopark dan tapak warisan dunia UNESCO yang terdapat di Pulau Pinang dan Kedah kepada para pelancong. Dalam pada itu, pembangunan pakej arkeo pelancongan dan geo pelancongan Pulau Pinang dan Kedah adalah susulan daripada bengkel dan lawatan produk selama 5 hari 4 malam yang diadakan pada 5 hingga 9 Ogos 2023. Berita sukan. Pemain tengah Terengganu FC, TFC, Liridon Krasniki menamatkan teka-teki dengan memilih meninggalkan skuad Sang Penyu sebaik sahaja saingan Liga musim ini berakhir. Liridon mengakui sukar untuk membuat keputusan berpisah dengan pasukan gergasi Pantai Timur itu bukan sesuatu yang mudah, namun perlu diambil demi memastikan kerjayanya terus berkembang dalam arena ini. Dalam pada itu, dia turut memberikan bayangan bahawa berkemungkinan besar akan kekal beraksi dalam Liga Malaysia pada musim hadapan, namun bersedia untuk berhijrah seandainya ada tawaran daripada kelab luar negara. Untuk rekod, pemain berusia 31 tahun itu telah melakukan 26 penampilan dalam kesemua saingan bersama pasukannya bagi musim ini. Harimau Malaya tidak berdepan masalah untuk mencari seteru baharu dalam aksi persahabatan di peringkat antarabangsa selepas Arab Saudi membatalkan perlawanan persahabatan mereka yang dijadual pada 3 Januari hadapan. Sehari selepas Arab Saudi membuat keputusan tersebut, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak bimbang mencari seteru lain kerana Syria sudah menawarkan diri untuk menentang Malaysia. Aksi pemanas badan itu disahkan Persatuan Bola Sepak Syria menerusi laman media sosial milik mereka dan dijadualkan berlangsung pada 8 Januari depan. Untuk rekod pertembungan terbaharu di antara Harimau Malaya dan Syria dalam aksi persahabatan di China pada September, menyaksikan kedua-dua pasukan terikat 2-2. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 16 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.